Jadi sekarang ni kita berada di Mihras. Tadi kita dah tunjuk tempat kita dalam perjalanan tadi internet tak cover dan kita tak boleh nak buat live. Jadi kami terpaksa kita rakam video dan nanti kita akan uploadkan lah. Kita upload dalam Facebook insya-Allah. Dan di sini kita akan cerita, kita terpaksa keluar balik kawasan di sebelah kita tadi. Kita pergi ke masjid Masjid Fasah. Dan kita ni bahagian luar Masjid Fasah. Masih lagi di lereng bukit. Jadi kita tak nak ceritakan di mana tempat Nabi bersembunyi tu, kita tak boleh bagi tahu secara tepat lah. Tapi di dalam riwayat Nabi SAW lari ke arah Syi'bul Jabal. Dan maksudnya di lereng bukit. Dan lereng bukit daripada medan pertempuran Uhud, lereng bukit yang terdekat adalah kawasan ni. Kawasan ni maksud sampailah ke belakang sana. Semua ni lereng bukit. Dan sebagaimana yang kita sebut di awal tadi, daripada arah jalan ni kita boleh panjat sampai ke kemuncak Bukit Uhud. Jadi Nabi SAW apabila telah tercedera parah dan terpaksa mengundurkan diri dengan para sahabat Nabi, dalam keadaan para sahabat Nabi menjaga Nabi SAW, dan Nabi bersembunyi di sini. Dan di akhir peperangan, Abu Sufyan dia cuba masuk ke dalam ni. Kemudian dia melaungkan. Dalam riwayat yang sahih sebut Abu Sufyan masuk ke dalam lereng bukit ni, dia laun sebab dia tak tahu Nabi duduk kat mana. Dia laung kuat-kuat. Afikum Muhammad, masih lagi di sisi kamu ni ada Muhammad. Nabi dengar tapi Nabi kata jangan jawab. Jangan jawab. Supaya Abu Sufyan tak tahu di mana tempat persembunyian. Kemudian Abu Sufyan tanya lagi, Afikum Ibnu Abi Quhafah, adakah di sisi kamu ni Ibnu Abi Quhafah? Ibnu Abi Quhafah ni adalah Ibnu Abi Quhafah ni adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab Abu Bakar ni memang teman sejati Nabi. Di mana Nabi ada, di situ ada Abu Bakar. Jadi dia tanya, adakah di sisi kamu Abu Bakar? Nabi larang untuk sahabat jawab. Dia tanya, Afikum Ibnu Umar, iaitu Afikum Umar bin Khattab, adakah di sisi kamu Umar bin Khattab? Lalu Nabi minta suruh senyap juga. Jadi bila senyap, kemudian Abu Sufyan dia gembira. Dia lalu dia berpaling kepada tentera kaum musyrikin. Dia melaungkan, dia kata, sungguhnya mereka ini semua telah mati. Semua telah mati. Jadi Umar kemudian Umar ni dia tak tahan. Dia ni seorang yang tegas. Dia tak tahan bila Abu Sufyan ni cuba untuk menyebutkan bahawa Nabi dan para sahabat Nabi, dua orang tadi dah mati. Akhirnya dia menjawab, sungguhnya semua yang kamu sebut tadi la ahya. Semua yang kamu sebut tadi masih lagi hidup. Jadi Abu Sufyan waktu itu dah tak bersiap untuk menyerang. Tapi dia kata U'lu Hubal. Dia kata, ataupun A'li Hubal, angkatlah berhala-berhala kamu. Maksud kami dah menang dah ni. Jadi dia bagi tahu kepada tentera musyrikin, angkatlah berhala-berhala kamu. Hubal tu adalah berhala orang musyrikin. Jadi Nabi SAW, barulah Nabi waktu tu bila Nabi dengar Abu Sufyan kata A'li Hubal, angkatlah berhala kamu. Nabi kata, ala tujibu lahu. Adakah kamu tak menjawab apa yang disebutkan Abu Sufyan tadi? Jadi para sahabat Nabi kata, apa yang kami nak jawab? Sebab tadi apabila Abu Sufyan tanya Nabi dan juga dua orang sahabatnya, itu adalah tak menjadi masalah kalau Nabi tak jawab. Sebab Nabi dan sahabat-sahabat adalah manusia biasa. Tapi apabila Abu Sufyan telah meminta untuk kaum musyrikin mengangkat berhala mereka, waktu ini mereka telah memperendahkan hak Allah SWT, hak rububiyah Allah dan uluhiyah Allah Taala, untuk Allah menjadi orang yang paling tinggi, paling besar. Jadi apabila dikatakan angkatlah berhala, seolah-olah berhala lah yang hebat yang boleh mengalahkan tentera muslimin. Jadi Nabi kata, kamu tak jawab ke apa yang dia sebut? Jadi sahabat tanya, apa yang kami nak jawab? Nabi kata, jawablah Allahu a'la wa ajal. Allah Taala lebih tinggi dan lebih besar. Kemudian Abu Sufyan balas, lana Uzza wa la Uzza lakum. Kami ada Uzza dan kamu tak ada Uzza, berhala yang besar di sisi musyrikin Quraisy. Yang Nabi kata, ala tujibu lahu, kamu tak jawab ke? Sahabat tanya, apa yang kami nak jawab? Nabi kata, Allahu maulana wa la maula lakum. Kami ada Allah sebagai penolong kami dan kamu tidak ada Allah sebagai penolong kamu. Jadi kemudian Abu Sufyan kata, yaumun bi yaumi badrin. Hari ini adalah satu tebusan kekalahan kami pada hari Badar. Wal harbu sijan. Dan peperangan itu bersilih ganti. Kadang-kadang kami menang, kadang-kadang kami kalah. Kadang-kadang kamu menang, kadang-kadang kamu kalah. Jadi Abu Sufyan kata, Umar pun menyatakan bahawa
sungguhnya kami ni telah mendapat syahid di dalam medan pertempuran. Sebab itu Allah Taala banyak menceritakan dalam ayat Al-Quran bagaimana para sahabat Nabi ni yang terkorban di dalam medan pertempuran, hakikatnya mereka bukan kalah macam kalahnya orang musyrikin. Orang musyrikin kalau kalah dalam medan pertempuran ataupun hilang harta rampasan, mereka ni akan kehilangan dunia. Nah, kehilangan apabila hilangnya nyawa akan hilanglah begitu saja. Nah, sebab mereka tidak mempercayai hari kiamat ataupun hari kebangkitan. Akan tapi orang beriman, orang Muslim yang bersama dengan Nabi SAW, Allah Taala sebut wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Masih lagi dalam konteks ayat peperangan Uhud ni, Allah menjawab balas pada golongan munafikin sebab mereka enggan untuk bersama Nabi. Jadi Allah kata janganlah kamu menyangka wala tahsabanna alladhina qutilu, orang-orang yang telah terkorban dalam medan pertempuran itu ataupun yang mati syahid ini adalah mati. Akan tapi mereka ni hakikatnya mereka hidup di alam barzakh, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka ni hidup diberikan rezeki oleh Allah SWT. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang sahih, arwah ataupun ruh-ruh orang yang mati dalam medan pertempuran ini akan diangkat oleh Allah Taala, bertemu dengan Allah Taala dan dimasukkan ke dalam syurga, dan Allah akan masukkan ruh tu di dalam rongga burung-burung yang berterbangan di dalam syurga. Jadi apabila burung-burung tu makan buah-buahan yang ada dalam syurga, ruh tu juga akan merasai kenikmatan yang dimakan oleh burung tersebut. Jadi sebab itu Allah menyebutkan bahawa sungguhnya ruh orang yang mati syahid ini, mereka ni dalam keadaan mendapat rezeki. Tidak seperti dengan ruh orang-orang musyrik, mereka mati, ruh mereka pun tak boleh naik, tak boleh melepasi langit. Dan akhirnya mereka diseksa, diazab dalam kubur. Jadi sebab itu hakikatnya orang beriman ini, walaupun dia kalah dalam medan pertempuran, akan tapi dia syahid dan mendapat satu pangkat yang besar di sisi Allah SWT. Sebab itu Allah memuji mereka. Bahkan Allah Taala menceritakan bagaimana orang yang mati, ruh orang mati ni, dia berharap supaya kawan-kawan dia lain boleh juga mati syahid bersama dengan mereka. Nah, sebab itu dalam ayat Al-Quran sebut farihina bima atahumullah, dan mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan mereka di alam ruh, di syurga sana. Bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzan. Dan mereka nak sangat khabarkan berita gembira kepada sahabat-sahabat mereka yang masih lagi hidup ni, kalau boleh mereka ni mati sekali, mati dalam keadaan syahid, dapat seperti mana mereka dapat di alam barzakh sana, mendapat rezeki nikmat oleh Allah SWT. Jadi hakikat orang yang mati dalam beriman, mati dalam keadaan syahid, hakikatnya mereka ni bergembira dengan kematian mereka. Ruh-ruh mereka mendapat kenikmatan daripada Allah SWT, masuk syurga. Ruh mereka boleh masuk syurga sebelum jasad mereka. Hari akhirat jasad akan dibangkitkan bersama dengan ruh. Tapi di alam dunia, ruh mereka dah masuk dalam syurga. Jadi ini di antara kehebatan dan di antara kenikmatan yang mana orang-orang musyrik dan orang kufar tidak ada, tidak menjiwai ataupun tidak merasai hakikat kemanisan mati syahid orang beriman ni. Sebab itu sebenarnya peperangan Uhud ni memberi satu pengajaran lah yang besar kepada kita. Kita dah sebut banyak tadi bagaimana keingkaran tentera memanah turun. Semua tu sebenarnya walaupun kita kata sahabat-sahabat Nabi ni ingkar, tapi sebenarnya ada hikmah. Yang macam kita sebut tadi, akhirnya mereka tahu bahawa dengan mendengar khabar Nabi SAW mati itu lebih dahsyat daripada mereka kalah dalam medan pertempuran, tak dapat harta rampasan perang. Kerana Nabi itulah sebab hakikatnya yang membawa kehidupan mereka ke alam abadi. Jadi sebab itu kita cuba ambil sebanyak mungkin pengajaran dalam kisah peperangan Uhud ini. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran lah. Tadi kita sambung sikit berkenaan dengan Mi'raj. Bila Nabi SAW dah selesai peperangan, Abu Sufyan dah berpatah balik di medan kawasan ni. Abu Sufyan bila dah lawan tadi, dah puas hati, dan tentera-tentera muslimin yang terkorban semuanya telah dipotong tangan, dikerat hidung, telinga dan sebagainya. Jadi satu keadaan yang sangat menyedihkan lah. Akan tapi itulah yang akan menjadi saksi pada hari akhirat kelak. Kemudian Abu Sufyan dan tentera balik, Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Antara yang datang waktu itu Fatimah. Fatimah Az-Zahra, anak Nabi SAW, datang untuk mengubati Nabi SAW.
Di dalam riwayat Sahih Bukhari menyebutkan daripada Sahl bin Sa'ad, dia menyatakan, sungguhnya aku mengetahui siapa yang merawat Nabi SAW, luka Nabi SAW. Dan aku mengetahui siapa yang menuangkan air untuk Nabi SAW. Jadi disebutkan yang merawat Nabi itu adalah Fatimah. Dan yang menuangkan air untuk Fatimah rawat luka Nabi SAW adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi ini satu kelebihan kepada mereka berdua kerana mereka merawat darah Nabi SAW yang mengalir, yang merupakan setiap yang keluar daripada tubuh badan Nabi itu ada keberkatannya. Jadi orang yang berkhidmat untuk Nabi, mempertahankan Nabi, semuanya mendapat satu tingkatan darjat di sisi Allah SWT. Jadi Fatimah merawat Nabi SAW, Ali menuangkan air, dan air itu diambil daripada mihrab yang kita sebut tadi. Nanti insya-Allah kita akan uploadkan video tersebut, kawasan mihrab tu, kawasan takungan air di lereng Bukit Uhud. Di situlah Ali mengambil air. Asalnya Ali nak ambil air itu untuk bagi Rasulullah minum. Akan tapi apabila dibawa kepada Rasulullah nak minum ada bau busuk. Air itu tak sesuai untuk diminum. Lalu Rasulullah gunakan air itu untuk merawat luka. Kemudian yang bawa datang air untuk Nabi SAW minum, sebab dah perang ni dah dahaga sangat. Yang bawa air minum tu, dibawa minum tu adalah Muhammad bin Maslamah. Dia membawa air untuk Rasulullah minum. Adapun air yang diambil daripada mihrab tadi, diambil oleh Ali dan dibawa kepada Rasulullah untuk dirawat luka Nabi SAW. Kemudian disebut bagaimana luka Nabi apabila disapukan air oleh Fatimah, luka Nabi tak kering, darah masih lagi mengalir daripada tubuh badan Nabi, daripada kepala Nabi SAW. Akhirnya Fatimah dia mengambil kita kata macam tika yang diperbuat daripada anyaman daun-daun pokok kurma, dia panggil hasir. Lalu dia bakar, ada debu-debu tu dia tampalkan sekali dengan air. Dia basahkan dengan air, kemudian dia tampal di bahagian luka Nabi, lalu fastam sakadam, lalu terhentilah darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah dia mendapat kelebihan merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga isteri-isteri sahabat-sahabat Nabi lain juga datang untuk merawat para sahabat Nabi yang luka, sakit dan sebagainya dalam medan pertempuran. Jadi itulah kisah berkenaan dengan mihrab. Hakikatnya mihrab tu bukan tempat persembunyian Nabi, tapi mihrab tu tempat di mana air yang diambil di kawasan tu untuk dibawa kepada Nabi, yang asalnya untuk dibawa untuk minum, akan tapi ada bau yang kurang menyenangkan, lalu Nabi gunakan untuk membasuh luka baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sedikit kisah berkenaan dengan mihrab, dan di sini tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam melarikan diri di lereng-lereng bukit ni, wallahu alam di mana. Tapi di sinilah, maksudnya sebab kawasan ni paling dekat dan mihrab ada di sini, dan juga Masjid Fasah pun kita tunjuk di sebelah bangunan-bangunan ni tadi, juga berdekatan. Maksud bila Nabi dah selesai daripada peperangan, Nabi pergi kat masjid tu, kawasan masjid tu, kemudian Nabi dan para sahabat Nabi bersolat di situ. Jadi itulah, kalau ada persoalan boleh ajukan insya-Allah. Jarak mihrab daripada mihrab ke medan pertempuran lebih kurang 2 kilo. Jarak mihrab dengan Bukit Fasah tempat Nabi solat tu lebih kurang 1 kilo. Daripada Masjid Fasah ke medan pertempuran 1 kilo. 1 kilo jadi 2 kilo lebih kurang insya-Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita buka peluang kalau sahabat-sahabat ingin bertanyakan soalan. Sambil-sambil itu saya cuba baca komen-komen sahabat. Puan Noraidah Ismail, alhamdulillah cerita dan dapat ilmu yang menarik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saya buka beberapa soalan sebelum kita bersurah untuk hari ini. Ada satu soalan Ustaz, saya tengok daripada Tunas Permai. Mihrab itu apa Ustaz? Okay. Tadi sebenarnya kita dah perkenalkan mihrab tu daripada mim, ha bulat, ra, alif, sin. Mihrab. Dia punya jamak dia dalam bahasa Arab maharis. Mihrab tu adalah tempat
lekukan batu yang menjadi takungan air di kawasan lereng bukit. Dipanggil dengan mihras. Maksud mihras itu tempat takungan air lah. Kita boleh sebut tempat takungan air di lereng-lereng bukit. Jadi mana-mana saja bukit yang setiap bukit tu mesti ada kawasan. Kalau air hujan turun, di situlah tempat berkumpulnya air. Sebab daripada sana kita boleh tengok tadi, kita dah rakam. Di situ tempat air turun berkumpul di situ, sampailah keluar. Di sini ada wadi ni. Ada parit yang mengeluarkan sampai ke bawah sana. Jadi mihras tu adalah tempat takungan air yang mana air tersebut khususnya di sini akan berkekalan sepanjang tahun walaupun tak hujan. Sebab nak kata kadar itu turun di kawasan tu sangat banyak lah. Jadi Ali dia pergi ke lereng bukit sebab dia agak air akan ada di situ. Sebab tu Ali pergi ke situ dan mengambil air untuk memberi minum kepada Nabi yang akhirnya dirawat luka Nabi SAW. Jadi maksud mihras tu adalah tempat lekukan batu yang jadi takungan air berkumpul di situ selepas daripada hujan. Wallahualam. Terima kasih Tuan Permai. Soalan seterusnya Muhammad Farid Irfan. Soalan seterusnya dari Muhammad Farid Irfan. Ini soalan ni. Doktor dan Abang Fatahan sihat ke? Alhamdulillah. Saya tolong jawab lah ni. Ini soalan mudah saya boleh jawab. Alhamdulillah saya sihat dan Ustaz Fatahan pun sihat. Terima kasih banyak pada Ustaz tu sebab tengok berpeluh dah Ustaz. Kering hari ni sejuk. Nak tengok gambar sekeliling ni umurna insya-Allah nanti kita pusing-pusing tengok. Kenapa air terbusuk Ustaz? Daripada Puan Norbi Osman. Kenapa air terbusuk? Biasalah maksud di sini air yang turun tu bila air daripada atas tu turun, dia dibawa bersama dengan kalau ada apa debu-debu dan sebagainya turun bersama. Dan biasa kita macam air banjir lah, kita sebut air banjir kat tempat-tempat kita. Mana ada orang ambil minum kan. Tapi air tu ada, cuma air tu sesuai untuk diminum ataupun tidak. Macam kita air banjir pun dia bawa bersama dengan sampah-sampah semua sekali. Dan sebab tu dia tak sesuai untuk diminum. Dan untuk makluman juga di Madinah ni hanya ada beberapa telaga ataupun mata air yang sesuai untuk diminum. Untuk diminum macam telaga Aris, telaga Ghars, telaga Bi'ruha dan sebagainya, dan juga telaga Osman. Ini sahaja pada zaman Nabi ataupun dikenali dengan 7 telaga yang ada pada zaman Nabi dijadikan untuk tempat mengambil air minuman. Telaga ada banyak, boleh kata setiap penempatan sahabat Nabi yang berada di Bani Harisah, ada di Bani Salimah dan sebagainya, mesti ada, setiap penempatan semestinya ada sumber air untuk mereka hidup. Akan tapi adakah air itu boleh diminum ataupun tidak? Jadi biasanya air di sini sifat dia macam agak payau, walaupun jauh daripada laut, tapi memang hakikat air di sini rasa payau. Sebab tu air Zam-Zam sendiri pun kita akan rasa sedikit payau. Jadi air di sini tak banyak yang sesuai untuk diminum. Kalau telaga-telaga pun kita kata sepatutnya telaga boleh minum. Telaga pun tak boleh minum zaman Nabi. Apatah lagi kalau air-air yang mengalir daripada kawasan luar sebeginilah. Jadi kita boleh bayangkan macam banjir nak bawa seluruh benda-benda yang ada di atas jalan tu yang menyebabkan air itu tak bersih dan tak sesuai untuk diminum. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, harap penjelasan daripada Ustaz Fatahan tu pun menjawab soalan yang sama daripada Puan Hashimah Abdul Hamid. Kemudian saya tengok lagi soalan ni daripada Nik Nazrin Daud. Apa khabar Nik? Besarnya pahala 2 qirat 2 bukit Uhud kerana menyembahyang dan mengemumikan jenazah. Okay, terima kasih Nik. Mungkin kita boleh sebut. Okey, Ustaz Fahdan nak urai sikit ni. Jadi macam kita sebut tadi, sebab bukit ni adalah bukit yang paling besar di dalam tanah haram Madinah ni. Bukit ada banyak, dalam tanah haram Madinah ada banyak, tapi bukit yang paling besar adalah Bukit Uhud yang mana kita sebut tadi, panjang dia 6 km, lebarnya 3 km dan ketinggian 300 meter. Jadi bukit yang sangat besar. Sebab itu Nabi banyak membuat perumpamaan dengan Bukit Uhud. Pernah sekali Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang solat jenazah kepada saudara Islamnya, maka dia akan mendapat 1 qirat. Siapa yang solat jenazah kemudian bawa pula jenazah ke perkuburan, dia akan mendapat 2 qirat. Lalu para sahabat tanya, qirat tu apa dia wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, qirat itu adalah pahala sebesar Bukit Uhud. Pahala sebesar Bukit Uhud ni. Cuba kita bayang, sekali kita solat,
Nah, apatah lagi dengan kalau kita solat di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, sekali kita solat tu berapa ramai orang yang jenazah yang ada, kadang-kadang 5 orang, 6 orang. Maksudnya dengan lafaz tadi tu kita boleh gandakan. Berganda-ganda pahala orang yang solat jenazah. Dan begitu Nabi SAW buat perumpamaan dengan sahabat Nabi. Dan ini juga satu jawapan balas kepada beberapa orang seperti golongan Syiah. Mereka mengambil peluang menyatakan sahabat-sahabat Nabi yang turun daripada Bukit Mamanah tu, mereka ni adalah sahabat Nabi yang tidak tidak mendahulukan Nabi. Ataupun mereka ni telah melanggar arahan Nabi. Jadi mereka ambil peluang untuk mengutuk sahabat-sahabat Nabi ni. Jadi kita katakan yang pertama sekali, Allah SWT selepas Allah menyebutkan mereka ni turun ke bahagian dataran peperangan untuk mendapatkan harta ghanimah, sampai Allah sebut minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kamu ada yang menginginkan keduniaan, iaitu nak ambil harta rampasan ghanimah tersebut. Ada di antara kamu masih lagi tetap teguh untuk mendapat ganjaran akhirat yang berada di atas bukit tersebut. Kemudian Allah sebut di akhir ayat tersebut, walaqad afa ankum. Akan tapi sungguhnya Allah telah mengampunkan, memaafkan segala kesalahan orang yang menyertai peperangan Uhud ini. Jadi tidak ada lagi dosa bagi orang yang turun ataupun tak turun, semuanya diampunkan oleh Allah Taala. Yang kedua, Nabi buat perumpamaan dengan bukit Uhud ni. Nabi menyatakan la tasubbu ashabi. Ini hadis yang sahih. Nabi sebut 3 kali, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadin wala nasifahu. Jangan kamu mencela sahabatku, Nabi kata. Jangan kamu mencela sahabatku, jangan kamu mencela sahabatku. Sekiranya salah seorang daripada kamu, yakni selain daripada sahabat Nabi ni, menginfakkan, menyedekahkan harta emas sebesar bukit Uhud ni. Kita bayangkan sebesar bukit Uhud ni, jika kamu menginfakkan emas sebesar bukit Uhud ini, nescaya tidak akan menyamai sedekah yang disedekahkan oleh para sahabat Nabi ini, walaupun secupak, walaupun setengah cupak, Nabi kata. Maksudnya setengah cupak sahabat Nabi yang disedekahkan oleh sahabat Nabi yang berjuang ni adalah lebih utama dan lebih afdal daripada sebesar emas bukit Uhud ini yang disedekahkan oleh kita. Jadi sebab itu Nabi larang untuk kita mencela sahabat, kerana kedudukan para sahabat ini adalah sangat tinggi di sisi Allah Taala dan sangat tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Itu sedikit berkenaan dengan beberapa perumpamaan. Dan yang terakhir, perumpamaan yang terakhir boleh kita sebutkan, ada banyak sebenarnya. Seperti mana Nabi SAW pernah sahabat Nabi dia tengok Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni adalah sahabat Nabi yang kecil, dan dia ni kurus kering. Dia pernah panjat pokok. Kemudian sahabat-sahabat kat bawah ni nampak dia panjat sampai tersingkap bahagian betis dia. Jadi sahabat-sahabat tengok, alah kecilnya dia, macam pelekehkan Ibnu Mas'ud kerana betisnya ni yang kecil, yang halus. Macam dia ni tak ada isi lah. Jadi dia macam sahabat-sahabat ni gelak kepada Ibnu Mas'ud. Jadi Nabi kata, jangan kamu gelak kepada Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya betis dia itu lebih berat daripada bukit Uhud ni. Nak katanya hebatnya para sahabat Nabi ni, dia segala yang ada pada para sahabat Nabi ni adalah lebih berharga dan lebih bernilai daripada apa yang ada di dalam dunia dan seisinya ni. Jadi sebab itu ada banyak sebenarnya perumpamaan yang Nabi bagi dengan bukit Uhud ni, dan beberapa lagi lah. Itu di antara contoh-contoh lah. Solat jenazah, tak boleh kita mencela sahabat Nabi dengan keadaan infak mereka, dan juga begitu juga kehebatan Ibnu Mas'ud dan juga fadilatnya di sisi Allah Ta'ala. Jadi Ibnu Mas'ud lebih bernilai di sisi Allah daripada Uhud ini, sebesar bukit Uhud ni. Allahu a'lam. Ada lagi soalan? Satu soalan boleh. Okey, alhamdulillah Ustaz Fahran kata okey, satu soalan lagi. Soalan pun menarik. Kalau ada sahabat yang bertanya lagi, insya-Allah boleh tanya, nanti kita akan arrange satu sesi yang lain untuk Ustaz Fathan menjawab soalan-soalan. Insya-Allah nanti saya bincang dengan Ustaz Fathan bila Ustaz Fathan ada masa ke lapangan. Jadi ini soalan terakhir untuk sesi hari ini daripada Sister Iza Latif. Sister Iza Latif ingin tahu, Ustaz, kenapa musyrikin tak serang kota Madinah terus sedangkan mereka dah menang di Uhud? Soalan yang amat baik. Yang kita kena tahu, sebab
tujuan matlamat utama tentera musyrikin dia serang Madinah ni bukan untuk menyerang penduduk Madinah. Tapi hakikatnya mereka nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena tahu tujuan matlamat utama nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu sebelum berlaku peperangan kufar Quraisy ni pernah menghantar utusan bagi tahu kepada kaum Ansar jika kamu tak menyokong Muhammad, kami akan bagi kerjasama sebab kami bukan matlamat kami nak serang kamu wahai golongan Ansar, tapi kami nak menyelesaikan kami dengan Muhammad ini. Sebab dia ni daripada ahli keluarga kami. Daripada keturunan Quraisy. Jadi matlamat utama adalah nak membunuh Nabi SAW. Jadi oleh kerana itu, pada peringkat akhir peperangan tu mereka menyangka mereka telah mengalahkan Nabi SAW dan ada khabar menyatakan Nabi SAW telah wafat. Jadi sebab itu mereka menyangka mereka telah berjaya. Tapi sebenarnya waktu dia bercakap Omar bercakap dengan Abu Sufyan tu nak menunjukkan sebenarnya Abu Sufyan tahu Nabi masih hidup. Sebab itu dalam perjalanan pulang tentera musyrikin waktu pulang Nabi arahkan untuk para sahabat ikut lagi mereka ni. Ikut lagi pastikan mereka ni benar-benar balik, tidak lagi membuat pusingan balas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab mereka tahu Nabi masih hidup. Jadi mereka waktu tu dah melepasi Hamra'ul Asad. Nabi arahkan para sahabat Nabi termasuk Ali radhiyallahu anhu. Nabi kata jika mereka ni telah mempersiapkan kuda perang, maksudnya mereka akan serang kita. Tapi jika mereka mempersiapkan unta-unta mereka, maksudnya mereka akan berpatah balik balik ke Mekah. Jadi bahkan Allah SWT menceritakan peristiwa ni lah. Bagaimana mereka ni ditakut-takutkan. Nabi SAW ditakutkan dengan beberapa kabilah Arab yang ataupun yang penduduk di kawasan Hamra'ul Asad tu. Saya lupa ayat tu. Yang mana yang menyebutkan apabila dikatakan musuh nak menyerang kamu lalu fazadahum imana, kata Allah Taala. Bertambah-tambah iman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya para sahabat Nabi ni kalau kata nak suruh perang sekali lagi pun mereka dah bersiap sedia walaupun mereka dalam keadaan cedera parah. Jadi hakikatnya yang kita sebut tadi kenapa mereka tak serang kota Madinah sebab sebenarnya niat mereka nak bertemu dengan Nabi, nak bertarung dengan Nabi dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada peringkat awal mereka menyangka Nabi dah terbunuh. Tapi dalam perjalanan Abu Sufyan khabarkan bahawa sebenarnya Nabi ni masih lagi hidup. Dan mereka ada niat nak berpatah balik. Dan akan tapi dengan takdir Allah SWT, apabila Nabi telah mempersiapkan, sebab hari yang keesokannya, hari Sabtu berlaku peperangan Uhud, keesokan paginya, hari Ahad, Nabi bergerak dengan para sahabat pergi ke Hamra'ul Asad untuk bersedia kalau berlaku apa-apa kemungkinan mereka berpatah balik. Nabi duduk selama 4 hari di Hamra'ul Asad. Ini menunjukkan Nabi walaupun cedera dan begitu juga para sahabat telah bersiap sedia untuk bertempur kembali. Dengan mereka meyakini bahawa Allah Ta'ala akan menolong mereka walaupun mereka dalam keadaan sakit, keadaan cedera parah dan sebagainya. Jadi oleh kerana kufar Quraisy mereka waktu nak berpatah balik tu ada beberapa Nabi telah bagi tahulah kepada masyarakat setempat jika mereka lalu bagi tahu kepada mereka Muhammad telah bersiap sedia yang menyebabkan mereka tak jadi untuk berpatah balik untuk melawan tentera muslimin. Itulah sedikit jawapan yang mana kita nak katakan Nabi ni sangat hebatlah. Walaupun dah kalah sebenarnya Nabi bersedia untuk menyerang kembali lah. Bahkan Nabi duduk di Hamra'ul Asad selama 4 hari Ahad, sini Selasa Rabu di Hamra'ul Asad. Lebih kurang daripada mikot tu lebih kurang 15 kilo ke 20 kilo lah daripada mikot Zulhulayfah. Wallahu a'lam. Okay, insyaAllah rasanya cukup setakat tu dulu. Di Malaysia pun dah asar dan kami di sini pun dah menghampiri solat Zuhur. Mudah-mudahan sepanjang perjalanan kita berkenaan kita menceritakan peristiwa Uhud, mudah-mudahan mendapat pengajaran bersama, mendapat kebaikan bersama. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kelemahan tu datang daripada kami, diri saya sendiri, dan saya ucapkan terima kasih pada para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga terima kasih pada Prof Nordin selaku perancang program ni lah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. InsyaAllah tadi kita daripada jalan luar sana, daripada jalan utama nak naik ke bukit, trek utama tu, dan kita minta maaf sebab tadi
line internet tak ada. Jadi terpaksa kami buat rakaman lah. Ni jalan nak masuk ke dalam Mihras daripada jalan utama kat luar sana. Kita nak masuk ke dalam Mihras. Sikit saja, lebih kurang 150 meter. Kita masuk. InsyaAllah kita pergi ke Mihras. Kita tengok Mihras sekejap. Ini tempat, kita katakan tempat tadahan air ataupun takukan batu, yang mana di sinilah tempat air berhimpun bila hujan turun. Kalau musim hujan ni, kalau hujan turun di sini, kita akan tengok kawasan ni macam air terjun lah. Dengan dia punya ada apa, lengkukan bukit ni, yang menyebabkan air tu akan berkumpul di sini. Daripada atas sana, macam kita sebut di Bukit Uhud ni, dia ada beberapa mihras, tempat-tempat takungan air ni. Jadi dia semua itu akan berkumpul di sini. Jadi zaman Nabi, nanti kita akan cerita di luar sana, kita akan buat live. Jadi daripada sinilah air diambil untuk mengubati ataupun merawat luka-luka Nabi SAW. Jadi semua ni adalah kawasan bukit lah. Jadi sepanjang tahun memang air ni akan ada lah. Dan jarang sekali air ni kering. Sebab dia, kalau hujan turun je memang dia akan berkumpul di sini lah. InsyaAllah. Kita akan bergerak semula balik keluar. Dan kita akan cerita tentang Mihras dan juga beberapa kisah Uhud ni di luar sana. Nanti kita akan cuba dapatkan line internet lah. InsyaAllah. Ni kita cuba tengok keadaan bukit di sekitar jalan masuk ke Mihras ni. Ni jalan dia daripada luar sana lebih kurang 150 meter je masuk daripada jalan utama. Kita terpaksa, sebab sini tak boleh masuk kereta, kita kena jalan kaki sikit lah. InsyaAllah. Setengah-setengah batu di Uhud ni ada ukiran-ukiran lama. Sebab orang dulu memang dia menulis di atas batu ataupun pelepah-pelepah tanah kan. Jadi ini cara mereka nak abadikan apa saja yang mereka nak luahkan ataupun nak sebutkan. Jadi di batu-batu bukit ni banyak sebenarnya tulisan-tulisan yang lama lah. Mungkin boleh kembali pada zaman Nabi ataupun zaman-zaman selepas daripada tu. Itu adalah jalan utama. Kita menuju ke kereta. Dan insyaAllah kita akan buat live di luar sana nanti, insyaAllah. Jadi ini semua adalah Bukit Uhud. Semua sekali adalah Bukit Uhud. Bukit yang sangat besar, yang Nabi SAW sebutkan. Bukit ini mencintai kita kaum muslimin, dan juga kita juga seharusnya mencintai bukit ini. InsyaAllah kita dah sampai ke kereta. Kita akan buat live di sana nanti, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz Fathan. Sebelum saya akhiri program hari ini, saya nak baca 2-3 komen yang daripada sahabat. Okay, jazakumullah khairan. Daripada Encik Muhammad Farid Irfan. Jazakumullah khairan jazak atas perkongsian yang amat bermanfaat kepada kami. Semoga kita semua dirahmati Allah Ta'ala di mana jua kita berada. Amin. Dan ada satu lagi komen. Daripada sahabat saya, Encik Azhar Abu Samah. Terima kasih Ustaz Fathan dan Prof Nordin atas perkongsian live dari Bukit Uhud ini. Banyak manfaat, syukur Alhamdulillah. Dan last comment sebelum kita stop. Saya tengok. Daripada Puan Norbi Osman. Semoga Ustaz selalu bercerita kisah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. InsyaAllah nanti kita jemput lagi Ustaz Fathan. InsyaAllah kalau ada masa ke lapangan. InsyaAllah. Dan terus sebelum saya akhiri, terima kasih semua saya bagi pihak Madinah Mendidik ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama kita pagi ini. Dan kalau ada kelapangan petang nanti waktu Madinah, pukul 4 dan pukul 9 waktu Malaysia,
kita akan live macam biasa hari Sabtu, sesi tazkirah. Malam ni kita akan bersama dengan Ustaz Hanif. Ustaz Hanif ni sahabat pada kami juga, sahabat pada Ustaz Fathan. Sekarang beliau adalah pegawai operasi Tabung Haji Travel Madinah. Dan sebelum saya akhiri, sama-samalah kita doa semoga Allah angkat COVID-19 di Malaysia secepat mungkin, dan Allah rahmati semua frontliners kita, dan semoga Allah kurniakan kesabaran kepada mereka dalam menghadapi keadaan macam ni, dan semoga Allah buka semula peluang untuk sahabat-sahabat di Malaysia untuk datang umrah, insya-Allah. Dan doakan kami juga, doakan untuk kami, doakan untuk Ustaz Fathan. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Ma'assalamah. Barakallahu fikum.